persoalan meninggalkan kemaksiatan, ya dikira sentiasa berzikir juga kepada Allah. Ya, kita tinggalkan maksiat kerana Allah, ya kerana mentaati Allah. Ya, ada orang ni dia tinggalkan maksiat kerana apa? Kerana takut polis. Yang tu tidak dikira berzikir lah. Ya, kerana takut kena tangkap, takut masuk penjara. Ya, ada orang kenapa dia tidak melakukan maksiat? Ya, kerana takut kepada Allah. Ya. Ada satu perkataan yang dalam hadis 7 golongan itu. Ya, kalau masih ingatlah ya. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ya, ada satu golongan, rajulun talabathum ra'atun zata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ada satu golongan, seseorang yang dirayu oleh seorang perempuan zata mansabin wa jamalin, yang mana memiliki suatu kedudukan, kemuliaan, mansab wa jamal, dan bukan setakat itu ada kecantikan, rupa paras, tetapi dia tinggalkan maksiat itu. Sebab apa? Inni akhafullah, sebab dia mengatakan bahawa aku gerun dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meninggalkan maksiat itu juga zikir, ya, atas niat kerana Allah. Kalau boleh kita sentiasa niat kerana Allah. Maka setiap perbuatan yang kita lakukan itu kerana Allah, sekalipun kita meninggalkan maksiat, maka dikira ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah tadi yang kita ulang tadi, ya, bahawa zikir ini adalah merupakan bekalan yang paling utama dalam perjalanan seseorang insan dalam bertemu dengan Allah. Ya, dia akan mendapat pahala yang begitu banyak. Macam dalam kitab hadis Riyadhus Salihin, ya, dalam sebuah hadis dalam kitab Riyadhus Salihin Al-Imam Nawawi, ada satu hadis disebut at-tuhur syatrul iman. At-tuhur syatrul iman. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Subhanallah walhamdulillah tamla'u atau tamla'an ma bainas samawati wal ardh. Ila akhiril hadis. Ya. Yang mana Nabi sebut dalam tu as-salatu nurun, as-sabru diyaun. Ya, seterusnya lah, ya. Dalam satu sabda Nabi mengatakan betapa zikir ini menjadi suatu bekalan yang paling utama dalam pertemuan kita dengan Allah suatu hari nanti di akhirat nanti. Di mana Nabi bersabda at-tuhur syatrul iman, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Kemudian Nabi menyebut perkataan alhamdulillah tamla'ul mizan. Perkataan alhamdulillah itu boleh memenuhi timbangan amalan. Kemudian Nabi sebut lagi subhanallah walhamdulillah. Ya, subhanallah walhamdulillah. Yang tadi alhamdulillah sahaja boleh memenuhi timbangan amalan. Subhanallah walhamdulillah tamla'u boleh memenuhi, au tamla'an ma bainas samawati wal ard, dia punya ganjaran pahalanya memenuhi antara langit dengan bumi. Atau kama qala Nabi, sebagaimana apa yang Nabi sebut. Itulah, ia merupakan bahawa kalaulah kita duduk saja-sajalah, sebenarnya tak ada istilah duduk saja-saja. Ya, walau bagaimanapun kadang-kadang ada istilah dalam kehidupan kita, sambil-sambil kita minum teh petang-petang. Apa salahnya di saat lisan kita bercakap dengan anak isteri kita, tapi hati kita subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hati kita alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka perkara itu akan memenuhi timbangan amalan kita. Ya. Baik, kemudian saya ringkaskan di sinilah. Di sini saya senarai secara ringkas berkaitan dengan lebih kurang ada 4 perkara lah yang saya gabung-gabungkan secara ringkas, yang saya yakin apa yang akan saya sebut ni, ya, khususnya para alim ulama, para asatizah, kita berkongsi lagi sekali sebagai suatu tazkirah untuk peringatan pada saya, pada tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, betapa pentingnya dalam hidup saya, dalam hidup tuan-tuan, dalam hidup keluarga kita, dalam hidup masyarakat kita, untuk kita melatih diri kita, memohon kepada Allah, berdoa, merayu pada Allah agar Allah jadikan kita orang-orang yang tidak pernah lupa dan tidak pernah sekali-kali lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap segala-galanya, terhadap nikmat Allah, pengkurniaan Allah, segala-galanya. Baik, yang pertama sekali, kepentingan zikir ialah, kalau sahabat-sahabat sekalian boleh merujuk dalam sama ada kita sebut kepentingan zikir secara umum ataupun dia lebih kepada fadilat zikir, kelebihan-kelebihan zikir pun boleh juga. Ya, dalam kitab-kitab yang tertentu disenarai sampai 100 ya kepentingan dan kelebihan zikir, 100. Yang ini saya ringkaskan, ya. Yang pertamanya ialah menghubungkan seseorang hamba dengan Allah, Tuhan yang Maha Pencipta. Ya, itu yang pertama sekali.
dan juga membuktikan keimanan seseorang hamba kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, serta membawa ketenangan, kelapangan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Ini salah satu benda yang paling penting. Ya, bila mana kita, ya, contohlah kita kata solat itu adalah zikir, baca Quran itu adalah zikir. Maka kalau kita sebagai ketua keluarga, ya, memastikan diri dan keluarga kita solat, memastikan diri dan keluarga kita baca Quran, apatah lagi kalau kita ada zikir-zikir yang lebih khusus, ya, 100 kali istighfar, 100 kali berselawat, 100 kali di waktu paginya, di waktu petangnya membaca la ilaha illallah. Apatah lagi kalau kita baca ma'thurat. Ini zikir-zikir yang lebih khusus disusun oleh para alim ulama berserta dengan zikir-zikir dan wirid-wirid yang lain, ya, wirid lepas sembahyang dan sebagainya. Kalau kita jaga sungguh-sungguh, maka dia adalah merupakan suatu perkara yang akan menghubungkan diri kita sebagai seorang hamba dengan Tuhan yang Maha Pencipta. Iaitu, kita nak kata apa dalam bahasa yang paling mudah, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala, setelah Allah Taala mencipta kita, ya, setelah Allah mencipta kita ataupun setelah mencipta tu maksudnya setelah Allah tetapkan diri kita berada dalam kandungan ibu kita, maka bermula ditiupkan roh, dan kita lahir. Atau kalau kita nak berbicara sebelum daripada itu lagi, di alam arwah, di alam roh, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah berjauhan dengan kita. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa berinteraksi dengan kita. Tak apalah kita berbicara setelah kita lahir, itu lebih mudah untuk kita nampak dan kita faham dan kita merasai, kerana kita sudah wujud, ya. Setiap kelipan mata kita, setiap hembusan nafas kita, setiap patah bicara kita, setiap denyutan jantung kita, setiap langkah yang kaki kita berjalan, apa lagi, setiap perbuatan kita, setiap apa sahaja, ya, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu adalah menunjukkan bahawa Allah sedang berhubung dengan kita. Dalam bahasa barunya, Allah sedang berinteraksi dan berkomunikasi dengan kita. Ya. Cuma sama ada kita sedar atau tidak sedar, ataupun sama ada kita merasai dan menjiwai, menghayati perkara itu atau tidak, itu adalah kelemahan diri kita. Itu adalah kelemahan diri kita. Maka adalah suatu perkara yang kita nak kata apa, ya, suatu perkara yang agak menyedihkan kalau berlaku pada diri kita lah. Ya, kita sentiasa berinteraksi dengan seseorang, tetapi dia tidak pedulikan kepada kita. Bahkan kita duduk di sebelahnya pun, dia buat-buat kita tak nampak kita, tak wujud diri kita, maka kita sendiri pun akan terasa. Itu ibarat, ya, ibarat secara umumnya lah. Maka begitulah Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun Allah Maha Sempurna dan Allah tidak pernah sekali-kali terjejas sedikit pun, terkurang sedikit pun dengan sikap kita melupakan Allah, kerana Allah tidak ada sifat lupa pada diri Allah, pada zat Allah, ya, pada sifat Allah tidak ada pernah Allah lupa. Ya, sebab itulah kita mengatakan bahawa Allah tidak pernah lupa walaupun sesaat kepada kita. Sebab tu setengah para alim ulama, khususnya ulama sufi, ulama tasawuf, bagi mereka dosa yang paling utama, dosa yang paling besar ialah lalai daripada Tuhan yang mencipta kita, lalai daripada Tuhan yang menghidupkan kita, lalai daripada Tuhan yang setiap waktu, setiap saat tidak pernah lupa kepada kita. Mana bukti Allah tidak pernah lupa kepada kita? Kerana setiap saat, setiap waktu kita berada dalam nikmat Allah. Nikmat itu dari Allah, kurniaan Allah, pemberian Allah, anugerah Allah. Berarti setiap kali kita bernafas itu adalah ingatan Allah kepada kita dalam bentuk suatu nikmat bernafas. Setiap kali kita berkelip, setiap kali jantung kita berdenyut, setiap kali lidah kita berbicara, setiap kali kita makan dan minum, setiap kali kita tidur dan bangun, setiap kali kita berjalan, itu berarti itu nikmat dalam bentuk Allah masih mengingati kita dengan nikmat, dengan pemberian. Berartinya apa? Berartinya setiap kali kita menghembus nafas itu, setiap kali denyutan jantung itu berlalu dalam hidup kita, berjalan dalam kehidupan kita, maka setiap itulah Allah tidak pernah lupa kepada kita.
Maka bila mana Allah tidak pernah lupa kepada kita, maka sudah tentulah kita ni jangan pernah juga lupa kepada Allah. Ya, kerana melupakan Tuhan yang mencipta kita ini, Tuhan yang memberi rezeki, yang menghidupkan kita, ini suatu perkara yang agak malang lah dalam kehidupan kita. Sebab itulah bila mana kita berzikir pada Allah, apakah pentingnya zikir? Pentingnya zikir ini dalam berinteraksi kita dengan Tuhan yang mencipta kita, yang berinteraksi dengan Tuhan yang mencipta kita. Baik, yang keduanya, walaupun saya gabungkan di sinilah ya, saya buat 4 perkara dalam buku saya ni, tapi saya gabungkan dalam satu itu mungkin ada 4 atau 5. Baik, yang kedua di sininya daripada perenggan pertama, membuktikan keimanan kita kepada Allah. Ini di antara benda yang paling besar jugalah. Ya, bila mana kita ingat Allah, berarti inilah bukti bahawa kita percaya dan yakin dengan Allah. Dengan sebab tu kita sentiasa ingin ingat kepada Allah. Ya. Mungkin sebaliknya lah, ada orang yang selalu hidup dalam lalai kepada Allah, sentiasa lupa Allah. Makan tak pernah lupa, tidur tak pernah lupa. Saya rasa tak pernah ada orang lupa makan 3 hari tak makan. Kenapa lupa? Tak akan berlaku. Ya. Seminggu tak tidur. Sebab apa? Bukan sakit, bukan tak mengantuk. Mengantuk tapi lupa nak tidur, maka tak pernah berlaku juga. Ya. Kenapa? Kerana dia tahu bahawa tidur itu, dia tahu adanya kerehatan. Makan itu dia yakin adanya kekenyangan. Apa lagi? Apa-apa sajalah dalam kehidupan kita. Maka kalau seseorang itu yakin dan tahu bahawa Allah itu wujud, sudah tentulah dia akan ingat Allah, ingat kewujudan Allah, sentiasa sebut tentang kewujudan Allah, kepercayaan dia terhadap kebesaran Allah. Maka zikir ini, kata para alim ulama, yang saya ringkaskan ya dalam buku saya ini, iaitu membuktikan keimanan kita kepada Allah, bahawa kita yakin dan percaya bahawa Allah itu wujud, Allah itu maha agung, Allah itu maha sempurna, Allah itulah yang menghidupkan kita, Allah itulah yang memberi rezeki pada kita. Maka dengan keimanan itu, maka kita akan ingat Allah. Baik, pertama, menghubungkan seseorang hamba dengan Allah. Yang kedua, membuktikan keimanan seseorang hamba kepada Allah. Kemudian zikir itu juga membawa ketenangan, kelapangan, kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Tidak ada benda yang paling kita nak dalam hidup kita tenang. Ya. Tenang dalam kehidupan kita. Kerana tenang itulah bahagia. Saya pernah sebut dalam ulasan sebelum daripada ini, ingat ya. Kenapa kita kahwin? Kerana nak tenang. Isteri tenang dengan suami, suami tenang dengan isteri, maka itulah bahagia. Okey, kenapa kita makan? Sebab nak tenang. Okey, kena kenyang. Kalau tak makan, lapar, tak tenang. Kejap duduk, kejap bangun, gelisah. Kenapa lapar? Bila mana sudah makan, makan tu sebenarnya bukan sekadar nak kenyang, nak tenang. Macam mana makan nak tenang? Makan ingat Allah. Sebab tu sebelum makan baca doa. Selepas makan ada doa. Dan makan yang mana yang ingat Allah? Makan nak tenang. Ya, saya ulang lagi sekali ya. Makan sebab kita nak tenang. Macam mana makan yang nak tenang? Ingat Allah. Macam mana makan berkait dengan ingat Allah? Makan benda halal. Bila mana makan ingat Allah, maka kita makan benda halal, maka dia jadi bukan setakat kenyang, dia jadi tenang. Tenang tu yang paling kita nak. Ya, bukan sekadar kenyang. Kerana ada orang kenyang tapi tak tenang. Kenyang, perut dia kenyang tapi tak tenang. Kenapa? Kerana kenyang dengan benda yang haram. Bila mana kenyang dengan benda haram, berarti dia telah melupakan Allah. Orang yang ingat Allah, orang yang akan mengambil kira halal dan haram. Ni kesimpulan mudah lah. Sebenarnya hidup ni kita nak tenang. Dengan ketenangan itu, datangnya kelapangan, datangnya kebahagiaan, datangnya segala-galanya. Dan bagaimana tenang? Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Tenang tu di mana? Tenang tu di hati, bukan di perut. Maka bagaimana hati itu nak tenang?
ala bizikrillah, ketahuilah hanya ingat Allah, tatma'innul qulub, hati itu akan jadi tenang.